Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Sabah Maju Jaya, Malaysia Madani. Ketua kumpulan CEO Khazanah, timbalan-timbalan CEO, pengurusi yang berhormat Datuk Awang Mat Sah Sahari, pengurusi Khazanah Teknologi, semua CEO, anak-anak syarikat yang hadir dan senior officer serta rakan media. Dalam rancangan kita akan selalu bersama-sama media, kerana media ni kita tak boleh musuh sama media ni sebagai rakan kongsi. Tapi yang penting ialah media mengambil peranan untuk dapat tahu perkembangan syarikat, khususnya syarikat yang ada sangkut paut dengan kerajaan. Yang penting terutama sekali Khazanah Sabah Berhad, iaitu ringkasnya kalau kita kategorikan sebagai GLC, tapi kita ini tambah satu perkataan lagi, GLIC, itu Government Link Investment Company, yang ditugaskan untuk membangun Sabah, melabur, mencari keuntungan, dan dalam masa yang sama untuk mengatur strategi bagaimana untuk ada rasa the feel good di kalangan rakyat Sabah. So itu yang kita atur. Jadi setelah dilantik jadi pengurusi, saya telah pun mengatur program bersama dengan pengurusan kanan Khazanah Sabah Berhad dan juga anak-anak syarikat. Bagaimana cara kita untuk menyumbang kepada pembangunan negeri, dan telah diatur semua anak syarikat di bawah Khazanah Sabah Berhad mesti mengatur strategi, sama ada daripada top down, arahan daripada kerajaan negeri ataupun ahli lembaga pengarah induk, ataupun daripada cadangan ataupun idea-idea daripada CEO ataupun anak-anak syarikat itu sendiri. Jadi kita ada dua, daripada top down dan down top. Jadi saya lebih terbuka kepada urusan yang begitu. Jadi sebagai langkah awal, seperti yang kita beritahu, bahawa perkara penting dalam pengurusan GLC ini kita kena ubah. We are not doing business as usual. We must be luar biasa sedikit. Kita ubah budaya itu. So itu perkara yang perlu saya tekankan ialah dari segi governance, corporate governance. Kita mesti tanamkan nilai-nilai dalam agensi GLC ini, itu ketulusan, governance. So itu untuk memulakan itu, dan ini telah awal dirancang. We are the first GLC yang ada pegawai SPRM di dalam GLC. Kita ada seorang pegawai SPRM yang attach dengan kita, bukan untuk tangkap atau mencari kesalahan, tapi kita mahu apa yang seharusnya ada dari segi integriti, dari segi governance itu dipatuhi. Dan ini dia memberi maklumat dari masa ke semasa apakah yang perlu ada dalam satu GLC itu dipatuhi. Dan ini merangkumi kepada induk dan juga kepada anak-anak syarikat. Saya telah pun mengarahkan saudara Nur Rahim Abdul Rahim untuk pergi ke anak-anak syarikat, dan kita terapkan semua budaya corporate governance yang berkualiti yang harus kita laksanakan, dan ada beberapa perkara yang perlu dipatuhi di dalam integriti ini. Kemudian yang kedua yang perlu kita tekankan ialah saya juga mengarahkan CEO bahawa kita kena fokus ke niche business yang ada di dalam Khazanah itu sendiri, iaitu melalui anak-anak syarikat. Ada beberapa anak syarikat yang sudah pun memulakan kerja mengikut apa yang dicadang, yang bisnes ataupun perniagaan yang sedia ada. Kita di Khazanah ini satu agensi yang begitu besar dan boleh dibesarkan lagi. Ini matlamat akhir kita, dan saya telah mengarahkan kepada
GCO, timbalan-timbalan, iaitu bahagian korporat dan juga bahagian pelaburan, dan juga kepada pengurusi-pengurusi anak-anak syarikat. Kita bernasib baik kerana diberi beberapa exclusivity ataupun business focus, dan telah pun diletakkan di beberapa anak syarikat. Contohnya, kita ada penjanaan tenaga diletak di bawah Energy Ventures, iaitu penjanaan tenaga sama ada melalui gas, hidro, solar ataupun apa-apa juga. Khazanah mengambil peranan dalam menyediakan tenaga mulai sekarang hingga tahun 2030. Bagaimana keperluan tenaga ini dihasilkan dan bagaimana komposisi mengikut kategori, sama ada dari segi gas, dari segi renewable energy, yang lain seperti hydro, solar, wind turbine ataupun geothermal. Dan ini ini kita serahkan kepada Energy Ventures untuk melaksanakan. Dan kita berharap melalui ini kita akan susun strategi sedemikian supaya khazanah itu berdaya saing di bawah di bawah tenaga, dan juga sustainable ataupun mampan bertahan ke arah bisnes itu. Kemudian kita juga dibagi exclusivity telekomunikasi di bawah syarikat Common Towers Teknologi Sdn Bhd, dan dibantu oleh Khazanah Teknologi untuk melaksanakan infra telekomunikasi di negeri Sabah, iaitu melalui program Jandela di bawah MCMC. CEO ada sini, saudara engineer Jeremy, dan juga di bawah Khazanah Teknologi, saudara Mikhail. Jadi ini untuk memastikan chairman saudara Yang Muhammad Datuk Muhammad Shah. Jadi ini kita memastikan bahawa pelaksanaan yang dibagi eksklusiviti daripada kerajaan MCMC kepada Khazanah melalui CTT Sdn Bhd, of course kita ada shareholder di sana, iaitu Stel, memastikan bahawa pelaksanaan penyediaan infra untuk telekomunikasi sama ada fiber optik dengan tower dan juga mungkin satellite dilaksanakan oleh syarikat ini. Dan kita mau menyelesaikan masalah telekomunikasi terutama di kawasan luar bandar di Sabah ini. Dan pada fasa pertama kita sudah ada program Jandela, mungkin nanti boleh tanya dengan CEO bagaimanakah kita melaksanakan. Saya tidak mau detail out, saudara Jeremy boleh jawab ataupun pengurusi. Kerisauan kita ialah kita sudah lama grocers di bawah rakyat. Kita sendiri pun sebagai pengguna, banyak kawasan black spot, tidak ada line, tidak ada internet untuk anak-anak kita belajar online. Ya, saudara Nur Rahim, ini pegawai integriti kita, pegawai SPRM. Jadi bagaimana grocers di bawah, bahawa kita ini tidak ada sistem telekomunikasi yang lengkap di daerah. Jadi Khazanah dibagi tugas, dan saya minta semua faham bahawa ini tanggungjawab kita untuk memberi khidmat kepada rakyat. Dan fasa 1 kita ada 343 yang dibagi kepada Khazanah tower, dan fasa kedua saya dipahamkan ada lagi 6 ke 700 tower baru untuk menyelesaikan masalah ini. Tidaklah seperti mungkin dapat semua kepada Khazanah, tapi kita sudah ada track record yang ini. Jadi ini kita mau selesaikan masalah rakyat. Saya berharap saya memihak kepada rakyat. Saya mau selesaikan ini, dan kita minta Khazanah, terutama sekali syarikat ini bertanggungjawab, speed it up, buat secara teratur untuk melayan keperluan. Dan ini juga adalah baik untuk industri dan juga feel good di perkataan rakyat. Kemudian yang ketiga kita ada logistik. Logistik ini dibuat melalui Surya Capital, public listed company, yang membuat operasi di 8 pelabuhan di Sabah. Dan seperti rancangan kita dalam mesyuarat yang lalu, kita sudah ada akan datang ini bekerjasama dengan Dubai Port untuk meluaskan, mengembangkan perniagaan di Surya Capital, iaitu operasi
pengandalian pelabuhan-pelabuhan di Sabah. Jangan confuse kita ada dua sini entiti. Satu ialah Sabah Port Authority, iaitu agensi kerajaan yang menguasai port ini. Dan kita ada Sabah Port Sdn Bhd di bawah Suria Capital yang membuat operasi. Banyak orang bingung nih, confuse. Dia tidak faham di mana siapa itu Sabah Port, siapa itu Suria Capital ataupun Sabah Port Sdn Bhd yang mengendalikan. Dan ini telah pun dirancang dan kita akan memperbesarkan. Memang kita ada link kerjasama dengan anak-anak syarikat yang lain dalam urusan logistik atau pengendalian pelabuhan ini. Dan ini salah satu juga yang boleh kita perkembangkan. Sabah Port Sdn Bhd telah pun mengendalikan port ini beberapa tahun dan sudah ada kepakaran, sudah ada pengalaman bagaimana mengendali port. Saya tidaklah mengatakan kita cuma berada di dalam, oleh kerana public listed Suria Capital. Suria Capital adalah public listed seperti juga syarikat lain. We can go beyond. Maksudnya oleh kerana kita ada kepakaran, kita mungkin menawarkan operasi kita di pelabuhan lain di negara ketiga, mungkin di Indonesia, di Sarawak, di Semenanjung ataupun mana-mana negara. Kerana perniagaan kita tidak dalam M&A khazanah itu tidak semestinya kita cuma berniaga di Sabah. That's mean we can go beyond. Jadi ini kita kena exploit, kita kena ambil pendekatan tanggungjawab untuk bagaimana untuk membesarkan perniagaan. Of course, we need to develop kita punya kepakaran dari segi logistik, pengambilan pekerja-pekerja baru yang pakar dalam ini. Kita kena tingkatkan kita punya capacity, untuk manage cara yang lebih efisien, penggunaan teknologi baru dengan berbagai-bagai cara yang baru untuk kita handle ataupun execution kita bagaimana port ini ditadbir oleh. Dan kita ada industri besar yang masuk ke sini, contohnya di KKIP, kita ada SK Nexelis daripada Korea dan juga Kibing Solar yang akan menambah kapasiti. Dan ini adalah peluang kita bekerja sama. Bagaimana cara kita untuk handle. Kemudian kita sudah, kerajaan negeri sudah merancang untuk meluluskan itu mineral. Kita sudah ada minerals di Sabah seperti besi, nikel, emas, dan juga perlu handling satu volume yang besar. Misalnya nanti ini kita kena melihat. Kemudian di Sipitang kita ada Sogip. Kita ada Sogip. Yang pasti ZLNG sudah masuk. Kemudian E-Steel. E-Steel juga masuk. Kemudian ada Petro Ventures yang akan buat refinery. ZLNG mungkin dia ada port sendiri, 5 billion investment. Kemudian E-Steel investment buat 20 billion, yang mana perlu logistik. Jadi setelah itu dari segi pengurusan pelabuhan ini ataupun melalui Sabah Port Authority dan juga Sabah Port Sdn Bhd, kita ada kerjasama. Jadi itu cara garisnya. Jadi kita fokus. Saya minta Suria Capital fokus dalam perniagaan ini. Kemudian di bawah logistik juga kita ada Angkatan Hebat Sdn Bhd, yang masa ini ada CEO sini, Saudara Datuk Rahim kita datang pengurusi, Saudara Faiz. Ini juga kita minta fokus untuk besarkan. Kita ada beberapa isu dalaman yang sudah kita selesaikan, yang kita sudah susun balik. Contohnya kita sudah setuju pengambilan milik Angkatan Hebat itu 100% milik khazanah. Ada shareholder luar, kita buyback. Ini sudah kita putuskan dalam mesyuarat lembaga pengarah. Dan cadangan kita sekarang ini ialah kita sudah ada 600 lebih kenderaan kerajaan. Dan mendatang ini kita cuba aturkan akan tambah menjadi 1000 kenderaan. Dan kita tidak galakkanlah, kita akan berunding, tidak galakkan kementerian membeli. Semua kereta kerajaan melalui khazanah. Dan juga kita ada beberapa rundingan berperingkat. Dan minggu hadapan kita akan berjumpa dengan Menteri Pengangkutan Anthony Loke
untuk mengatur beberapa strategi untuk penggunaan electrical vehicle dan electrical bus di Bandaraya Kota Kinabalu. Dan of course ini kita ada beberapa rundingan dengan Dewan Bandaraya, dengan stakeholders yang ada. Jadi ini kita akan susun. Jadi akhirnya Sabah Port dengan niche business dia, Angkatan Hebat dengan niche business dia. Dan saya mau dia, saya minta semua CEO, daripada Jeremy, daripada Mikhail, semua CEO, semua yang lain-lain tu, we need to work hard beyond expectation, maknanya kerja kuat. Dan ini kemudian kita ada trading, ini juga kita perlu perkuatkan yang selama ini. Brand Kojasa, we need to revive Kojasa ini. Grace CEO, kita telah brief bagaimana cara Kojasa ini untuk dibesarkan. Of course sekarang ini kita ada satu dimensi baru dalam perniagaan, iaitu Halal Hub yang ada di Sabah ini kita belum kembangkan. Kita sudah announce. So, saya minta Grace dan kita telah look into this, dan melalui induk kita telah pun meluluskan beberapa keputusan di peringkat main board untuk jadikan Kojasa Sabah kita ada Halal Hub, dan kita sudah pun berunding beberapa perjumpaan dengan Halal Development Corporation yang akan membantu kita, dan kita cuba bekerjasama, sudah ada green light bekerjasama dengan contohnya Bataras untuk kita ada strategic partnership business, dan akhirnya nanti Kojasa akan menjadi mungkin di bawah anak syarikatnya menjadi pengimport atau pengeluar distributor makanan halal di Sabah, terutama sekali makanan ayam, daging dan juga lain-lain produk yang akan berjenama. Dan ini akan di-link dengan of course Sabah Port dengan logistik untuk barangkali kita ekspor ataupun kegunaan tempatan, dan ini jangka panjang yang kita akan buat. Dan daripada Halal Development Corporation, mereka akan membantu kita. MUIS ataupun JAINS adalah pemantau ataupun agensi pengeluar sijil di Kuala Lumpur di bawah JAKIM, dan ini juga kita bekerjasama bagaimana. Dan di bawah ini kita akan ada struktur nanti yang disusun bahwa Kojasa itu sebagai partner kepada local distributor, dan saya telah pun berunding mungkin beberapa local pengimport supaya dikoordinasi atau pengeluar daging halal trading ini. Dan untuk itu kita telah pun meluluskan untuk purchase gudang ataupun kedai di KKIP. Ada satu lokasi, 17 board sudah luluskan. Bagaimana kita berinteraksi, dan kita kena koordinat di antara Surya Capital dengan Kojasa nanti. This is a big plan yang kita ada. Jadi dan of course di bawah itu Kojasa akan ada outlet sendiri, kerjasama nanti di daerah-daerah, kerjasama dengan outlet yang lain. Dan kita sudah melihat ada beberapa kerjasama dengan lain lagi, agensi yang akan menyokong Kojasa ini. Jadi ini kita kena buat. Kemudian yang kelima, kita ada syarikat juga di bawah kita, medical atau perubatan, WH Medicare, N ada di sini, N sebagai CEO dan juga pengurus. Ini kita sudah aturkan. Yang ada sekarang di bawah Medicare ini adalah kita adalah syarikat yang dipertanggungjawabkan oleh Kerajaan Negeri dan juga Kementerian Kesihatan untuk membuat saringan kepada pekerja asing, foreign workers. Kalau di Semenanjung di bawah POMEMA, tapi Sabah kita split dengan POMEMA, dikendalikan oleh WH Medicare. Dan dalam rancangan kita yang sudah kita bincang, kita kena brainstorm dan atur, kita tidak boleh lari, kita kena kembangkan Medicare ini, yaitu kita akan ada dalam proses mengatur, kita akan ada hospital sendiri, kita akan ada lab, diagnostic lab sendiri, kita akan ada klinik-klinik di setiap daerah
di bawah WH Medicaid ataupun Khazanah. Mungkin kita akan jenama baru. Ini kita link dengan program kerajaan yang akan diluluskan, yang akan dibawa pergi kabinet, iaitu program rawatan kepada B40 nanti. Saya tidak detail out sehingga kabinet luluskan. Itu jangkaan. Dan ini akan ada income daripada income tetap daripada hasil operasi WH Medicaid. Dan ini kita akan link dengan juga, telah pun di link dengan medical tourism. Dan kita sudah mengatur beberapa langkah strategi yang akan kita reveal kemudian. Langkah bagaimana kita menyusun pelancong-pelancong ini datang ke Sabah bukan cuma untuk makan ataupun bermain golf daripada Korea, tapi juga kita link dengan medical tourism. Bagaimana kita jangka pendatang daripada China sahaja tahun datang ini sekitar 4 juta datang ke Sabah. Dan kita sudah ada sistem bagaimana merekodkan kehadiran pendatang ini secara sistematik. Dan sebahagian, kalau kita dapat 10% pun daripada pelancong itu 4 juta, itu 400,000 untuk datang ke lab kita buat medical screening, untuk datang ke hospital kita untuk buat, kita sudah dapat. Tapi kita kena usahakan. Jadi N is a lot of job to do, dan kita kena fokus. Kita sudah ada medical screening, kita akan ada hospital sendiri, kita akan ada lab. Tapi kita ada niche tertentu yang akan kita laksanakan ini dalam pipeline kita. Kemudian yang keenam, kita ada syarikat construction iaitu WHSB Ventures Sdn Bhd, G7 company. Juga telah pun disusun semula, dihidupkan semula. Ini sudah mati, dihidupkan semula G7 ini kerana kita eyeing for few project. Dan yang projek yang pertama yang akan kita laksanakan, yang sudah sedia untuk dilaksanakan mengikut ialah unlock all the Khazanah assets, land, monetize the land to develop. Ada beberapa tanah yang strategik, tentunya yang hangat sekarang ini ialah tanah di next to Queen Elizabeth II, unlock. So construction Khazanah akan kita kawinkan dengan developer untuk, dan juga beberapa projek kerajaan juga kita tengah eyeing. Contohnya 50 juta ke bawah yang diumumkan oleh Yang Berhormat PM, juga kita dapat share yang itu. So kita akan melihat beberapa option untuk mengaktifkan G7 ini supaya Khazanah itu relevan, dan kita melibatkan diri kemudian kita ada exclusivity sand mining di Sungai Kota Belud. Saya ingat Amin tahu ni, dan ada si Salim kan. Ini juga kita exclusivity, we have a concession, the right. Of course, tujuan dia ialah untuk flood mitigation plus sand mining untuk local market dan juga ekspor. So this is kita tengah kemas kinikan. Of course, yang banyak keluar di berita baru ini, kita juga satu ialah quite hot, kita ada Khazanah Berjaya Sdn Bhd, iaitu joint venture di antara Khazanah dengan Berjaya Land untuk sudah dibuat feasibility study keboleh laksanaan pemindahan airport di Tanjung Waru ke Kimanis area. Ini satu move yang besar, dan dia akan dibawa, akan dibincang dan akan dibawa ke kabinet untuk keboleh laksanaan. This is it's not a very easy project, but in long term we need. Airport yang ada sekarang ini dia over capacity. Airport kita cuma 9 juta. Sekarang kita pendatang penggunaan setahun ialah lebih kurang 10 juta. Kalau tengok sana pun the system, siapa pernah pergi Singapura, macam mana handling airport dia, dengan sistem yang teratur, pagar, semua pintu. Kalau belum cap pasport, dia tidak boleh buka pintu. Tapi kalau kita sini, terlimpas pun banyak. So this is the thing yang kita perlu improve, yang perlu. And then banyak juga cerita-cerita lah, immigration,
yalah, I don't want to talk about it, but we need to be, this is a very important untuk kita, airport yang baru dan efisien kalau kita boleh maju. Of course ada beberapa lagi anak syarikat yang lain yang masih dalam peringkat awal yang akan kita aktifkan. Okey, so semua ini kita telah gariskan. Saya mau semua women business, women urgent, tidak ada lagi belenggang ni, tidur macam dulu. I want this thing to be understood for all the staff. We need to show the results. At least masa saya jadi chairman ini, dan juga CEO sudah janji saya, timbalan CEO pun they will execute. It's not difficult, dengan syarat tiap-tiap anak syarikat jangan encroaching to another business. You focus on your own business and do it. Kita ada mungkin dalam 12-13 big business yang akan kita lancarkan. Jadi untuk itu, seperti saya katakan tadi, kita telah pun in-house arrangement. Contohnya semua pelaburan besar yang kita sudah ada TOR dia, kita ada proper investment department. Semua cadangan daripada luar, daripada atas dalaman, through investment department yang diketuai oleh siapa tu, si Johari yang diketuai oleh bahagian pelaburan, Johari Ismail, timbalan ketua pegawai eksekutif. Semua melalui situ. Kemudian di screen kita sudah ada organized very powerful investment committee. Saya tidak mau bisnes itu tanpa ada due diligence, tanpa ada kita main robos langgar-langgar saja. So the possibility of orang kata tidak berjaya itu rendah. That's mean we have to very due diligent, look in all angles by the investment committee, and then kita laksanakan. So all this sudah diluluskan di peringkat board. Okay, so ada orang tanya, how do we do business? Of course, untuk buat bisnes yang ada, just continue. Untuk bisnes baru, we need capital, we need funding. So board juga telah meluluskan satu immediate funding daripada bank untuk kegunaan segera, dan juga sekarang ini merancang kita akan keluarkan sukuk buat 1 billion untuk kegunaan pelaburan-pelaburan baru yang strategik, yang boleh mendatangkan keuntungan. Jadi kita tidaklah lamsam keluarkan 1 billion, bagi kita keluarkan secara tranching ataupun berperingkat mengikut keperluan, tapi at least kita ada blanket approval. So when we plan, when we need money, kita tidak lagi bila sudah ada baru urus dengan bank, 6 bulan belum selesai, 1 tahun belum selesai. So we have opportunity loss on that. That's why kita prepare di mana kita perlu. Of course, yang ending dia ialah saya mau satu governance, semua tersusun. Yang kedua, business itu sustainable, viable. Nombor 3, make sure we make profit. So we make money. So we will share. Tugas kita ni untuk mencari duit untuk kerajaan negeri. We have to pay dividend to our shareholders. Shareholders kita ialah the government. We are part of the engine to look for money. What the money is for the development of the state. But in the system, Khazanah itself will develop the state through the program anak syarikat kita. Jadi ini yang kita buat. Okay. So this is the thing. So how about the feel good yang kita ada? Of course, Khazanah juga sebagai pembantu penyumbang kepada pembangunan masyarakat. That's why kita sudah luluskan penubuhan Yayasan Khazanah. Yayasan Khazanah. Jadi semua anak syarikat ini nanti kita akan susun sedemikian. Yayasan Khazanah ialah yang mengumpul dana untuk CSR. Apakah CSR yang kita buat? Sudah ada yang janji untuk bagi 1 million, 2 million barangkali di bawah anak syarikat ini. Kita kumpul di bawah Yayasan Khazanah, dan disitulah kita akan buat CSR secara strategik, secara teratur supaya impact. Bukan kita main
hantam saja, pergi sponsor dinnernya, karena buat tidak tahu ada ke tidak. So this is we must be prudent on this, dan ada impact kepada rakyat. Adakah yang minta derma yang tidak buat dinner? Ada, saya dapatkan. Kita derma, dinner dia tidak buat. Jadi not that way lah, maksudnya bukan semua. Jadi apa yang kita buat itu mesti ada impact. So saya minta semua anak syarikat, we should have our own program. Contohnya di bawah Medicare kita sudah planning, CM sudah setuju, kita akan buat dialysis center untuk you know how many yang queue ikut yang dialysis center di Queen Elizabeth, yang queue untuk buat dialysis buat 600 kan. You just imagine, satu orang perlu 3 kali seminggu, ada lebih kurang 600 orang lagi yang menunggu untuk dialysis center, untuk dibuat dialysis. Kalau tidak buat, dia waiting untuk hari sajalah, menunggu hari. So that's mean kita punya khazanah, punya penglibatan, we need to make profit, and some money akan dibagi kepada CSR, dan kita buat secara strategik. Of course we want to help melalui CSR ini nanti. Kita sudah ada dana juga. Sekarang yang immediate ni kita sudah kenal pasti untuk buat dialysis center, dan kalau boleh every district kita ada dialysis center, dan kita sudah kerjasama dengan satu syarikat yang akan buat dialysis center ini di bawah Sinar Sinar Medik yang akan buat. So this mean di samping kita membuat keuntungan untuk negeri dan juga untuk expansion program yang memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak Sabah, kita juga dalam masa yang sama membangun negeri Sabah dan juga contribution to the society through. Dan saya berharap semua CEO aware kita punya direction ini. You make money, some with dividend, some is you own CSR. Of course you ada own CSR sendiri, dan kita ada macam chairman, dia pun ada juga orang-orang yang mau ditolong di bawah dia. I give you a room to do that. Tapi kita ada 3: 1 bayar dividen kepada khazanah, 2 sumbangan kepada yayasan, 3 you own CSR yang diatur melalui syarikat-syarikat. Of course kalau jumpa chairman tidak juga Datuk Abi tidak boleh lulus. So you should plan sedemikian, tapi mesti yang ada impact kepada, related kepada anak-anak syarikat. Kita lebih kepada itu, bukan just to throw money without any effect. So itulah rancangan kita. Jadi apa yang di bawah kita ini, so kita mengambil kira, rancangan ini dibuat, kita mengambil kira ialah kita guna beberapa strategi dan kita correlate dengan apa yang berlaku di negara kita. Kita kena peka dan gunakan peluang ini. Contohnya sekarang kita ada investment committee. Kita sudah ada juga syarikat yang menjadi advisor to khazanah. Kita sudah lantik tingkat advisory Sdn Bhd yang memberi nasihat korporat kepada anak syarikat dan kepada induk. Kemudian why we do this? Kita kena peka kepada yang berlaku sekarang. You see today, I think ringgit to pound is 6.3. Ini satu keadaan yang kritikal juga. Okey, kita kena gunakan peluang yang ada ini. Misalnya sekarang kita ada MA63, walaupun politiknya Datuk Seri cakap dulu, dia cakap sudah selesai, sekarang dia cakap masih dalam perundingan. So doesn't matter, saya tidak mau. Tapi kita kena peka bahawa kita gunakan janji PM untuk exploit apa yang diluluskan dalam MA63. Contohnya projek 50 juta ke bawah dibagi kepada Sabah. So how do we khazanah participate? So of course we need to have a vehicle. That's why kita mau hidupkan G7 kita. Perlu ada structure yang teratur, ada jurutera, ada pentadbiran, ada bankingnya, duit ada. That means everything must be in order. Saya tidak mau oleh kerana kita agensi kerajaan we can bypass all the law. No, it's not the way how we are doing business. Saya mau everything in order. And the inter company, bukan macam cerita dulu, inter agencies, bukan main cakap-cakap saja, kerjasama. We need a proper agreement, business agreement. So between mungkin dengan STTT dengan resource, you need a proper, bukan kita main cakap buatlah ini. Then we are not doing. Ini saya sudah pengalaman ni dulu, and then we don't learn.
domestic. They should have a lesson learned daripada apa yang berlaku dulu. Okey. Jadi kita gunakan exploit untuk penjajahan 63. Apa yang diuruni sekarang, we must know how to go in. Hak-hak kita macam inilah kita gunakanlah. Kita bukan mau rebut bisnes orang, but this is our strategy how we develop. And then we should understand also anjuran ekonomi dunia dan pasaran modal yang tidak menentu. We need to very flexible peka yang ini. Bagaimana cara kita mengatasi. Kemudian fasa COVID-19 yang memberikan kesan besar kepada sosioekonomi, kemampuan pelaburan menjadi satu tanda yang baru kepada industri korporat. Dan ini juga China after the COVID, the growth is not expected. It was before. Macam mana cara kita handle ini? Jadi ini kita kena faham. Saya semua anak-anak syarikat faham. And then of course kerajaan negeri, SMJ, kita naung-naungkan SMJ apa peranan khazanah untuk make SMJ ini into reality. Ini cerita di bawah sana SMJ ini tiada apa-apa, kosong. Cerita saja SMJ. So macam mana khazanah menjawab ini? So we must know. So we have a few strategy in the SMJ ini. Nanti kita sampai masa kita umumlah apa yang very soon. Kemudian of course saya sudah cakap tadi, kita kena semua yang dilabor itu should be prudent, should be proper due diligence. So itu kita ada investment committee. So all this kita buatlah. Dan juga di bawah energy, we must understand keperluan tenaga di Sabah. Okey, kita bagaimana energy ventures to participate. Okey, kita nanti akan datang ni, oleh kerana ini core business kita mesti pada masa ini 2018 kita cuma ada 980 megawatt ya, di 900 kan di Sabah. By 2030 akan ada pertambahan. Okey, sekejap. Okey, di bawah tenaga misalnya kita kena peka, keperluan tenaga di Sabah akan meningkat 14%. Daripada now kita ada 900 megawatt saja di Sabah. By 2029, by 2030 kita perlu 1080 pertambahan energi. Mungkin bertambah. Kalau kita lihat di Sibitang, steel saja perlu dalam 300-400 megawatt. Kemudian Petro Ventures juga begitu. So how do we fulfill keperluan di bawah tenaga ini? Dan bagaimana nanti khazanah melalui Energy Ventures untuk ada power sendiri atau penglibatan diri, sama ada secara joint venture ataupun power sendiri. Ini yang saya cakap. Okey, perancangan 10 tahun ISP menetapkan 200 megawatt sumber tenaga menjelang 2024-2025. By next year ada tambahan lagi 200 megawatt. Tapi ini untuk menjana kuasa ini, dia bukan pasang hari ini besok siap. Dia bukan macam sambung Swiss ni. Hydro we need about how many years? 5 to 7 years to complete, depend the size. And then solar, maybe we need about 2 years. This means if we do now, start constructing now, the power to be produced is next 2 years. Correct, yeah. So hydro, we start piling today. And hydro, maybe the power to be produced in next 5 years. So this means the proper planning, proper demand and supply is needed to be very, very carefully done. So very professional way. Okay. Jadi ini yang kita ada. Jadi itulah berbagai-bagai. Saya sudah katakan tadi, this is our strategy. Okay. Jadi kita berharap melalui hala tuju baru khazanah ini, saya telah bagi tahu kepada anak-anak syarikat, so focus to your own niche business.